Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita akan belajar tentang konsonan letupan bersama dengan saya, Cikgu Budiman. Bagaimanakah cara bunyi konsonan letupan dihasilkan? Sebenarnya tidak sukar untuk mengingati cara bunyi konsonan letupan dihasilkan. Bunyi konsonan letupan dihasilkan apabila udara dilepaskan dengan serta-merta atau udara dilepaskan dengan cepat atau udara dilepaskan dengan pantas. Oleh itu, pelajar perlu ingat rangkai kata ataupun frasa yang menentukan cara bunyi konsonan letupan dihasilkan ialah frasa serta-merta atau perkataan cepat atau perkataan pantas atau apa-apa perkataan yang membawa maksud serta-merta cepat dan pantas. Inilah frasa ataupun perkataan yang menjadi petunjuk, yang menjadi indikator, yang menjadi clue untuk mengetahui bahawa bunyi itu merupakan bunyi konsonan letupan. Sekarang, marilah kita kenali jenis bunyi konsonan letupan. Bunyi konsonan letupan ada 7 jenis, iaitu yang pertama, bunyi p, kedua, bunyi b, ketiga, bunyi t, keempat, bunyi d, kelima, bunyi k, keenam, bunyi g, dan ketujuh ialah hentian glotis. Apakah hentian glotis? Hentian glotis ialah bunyi keh yang tidak dapat dibunyikan sebagai bunyi keh apabila bunyi itu, iaitu bunyi keh, berada pada akhir kata. Contohnya, dalam perkataan budak, kita tidak dapat membunyikan keh pada akhir kata itu sebagai bunyi keh. Maka bunyi itu dinamakan sebagai hentian glotis. Bolehkah pelajar mengingati bunyi-bunyi konsonan letupan ini? Baiklah, cikgu ingin kongsikan cara mudah untuk mengingati bunyi-bunyi konsonan letupan dengan menggunakan teknik mnemonik. Dalam teknik mnemonik, kita bina satu ayat yang mewakili bunyi-bunyi itu supaya kita mudah untuk mengingatinya. Ini ayatnya, iaitu Papa balik tidur di katil gajah tanda soal. Baik, lihat perkataan Papa ini, iaitu huruf P di sini mewakili bunyi P, huruf B dalam perkataan balik mewakili bunyi B, huruf T dalam perkataan tidur mewakili bunyi T, huruf D mewakili bunyi D, huruf K dalam perkataan katil mewakili bunyi K, huruf G dalam perkataan gajah mewakili bunyi G, dan tanda soal. Menjadi tanda soal kepada kita, menjadi pertanyaan kepada kita. Kenapa Papa balik tidur di katil gajah? Tanda soal. Jadi, cikgu harap para pelajar sekalian dapat mengingati bunyi-bunyi letupan ini, iaitu bunyi konsonan letupan ini dengan mudah dengan mengingati ayat Papa balik tidur di katil gajah, tanda soal. So, tanda soal ini mewakili hentian glotis. Perkara terakhir yang perlu pelajar ketahui dan ingat tentang bunyi konsonan letupan ialah apakah daerah artikulasi bagi setiap bunyi dan bunyi yang manakah yang dikatakan bunyi tidak bersuara dan bersuara. Untuk mengingati dengan mudah, pelajar perlu tentukan, iaitu setiap dua bunyi ini berlaku dalam satu daerah. Okey, bagi setiap dua bunyi ini iaitu bunyi p dan b, bunyi t dan d, bunyi k dan g, serta yang terakhir bunyi hentian glotis, semuanya berlaku dalam satu daerah.
Saya ulangi sekali lagi. Cikgu ulangi sekali lagi. Iaitu setiap dua bunyi, kecuali bunyi hentian glotis, setiap dua bunyi ini memiliki satu daerah artikulasi. Jelas ya? Iaitu setiap dua bunyi ini berlaku dalam satu daerah. Jadi untuk mengingati daerah-daerah penghasilan ini, pelajar lihat organ, iaitu bahagian rongga mulut masing-masing. Itu bermula dengan dua bibir, diikuti dengan gigi gusi, kemudian langit lembut. Kita langkau atau skip langit keras. Ya, langit keras tidak ada bunyi dalam bunyi konsonan letupan. Dan seterusnya adalah bunyi letupan hentian glotis. Jadi tertib dalam bahagian mulut kita bermula dengan dua bibir. Pelajar boleh sentuh mulut masing-masing, iaitu dua bibir. Kemudian gigi gusi. Kemudian kita lompat atau pelangkau, skip, langit keras, terus kepada langit lembut dan pergi kepada hentian glotis. Jadi itu ialah daerah-daerah bunyi konsonan letupan. Sekali lagi disebutkan, setiap dua bunyi berlaku dalam satu daerah. Okey, setiap dua bunyi berlaku dalam satu daerah. Jadi bunyi peh dan beh berlaku dalam daerah letupan dua bibir. Bunyi teh dan deh berlaku dalam daerah artikulasi gigi gusi. Bunyi keh dan geh berlaku dalam daerah lelangit lembut. Dan bunyi hentian glotis berlaku di hentian glotis lah. Iaitu berlaku di glotis. Kemudian, setiap bunyi ini dimulakan dengan bunyi tidak bersuara. Jadi setelah pelajar mengingati Papa balik tidur di katil gajah, hentian glotis, tanda soal, secara selang-seli, bunyi-bunyi itu adalah tidak bersuara, bersuara, tidak bersuara, bersuara, tidak bersuara, bersuara, dan berakhir dengan tidak bersuara. Ya, mudah saja untuk mengingatinya, iaitu ia selang-seli tidak bersuara, bersuara. Tidak bersuara, bersuara, tidak bersuara, bersuara, dan berakhir dengan tidak bersuara. Jadi, itulah bunyi konsonan letupan. Jadi, cikgu harap murid-murid dapat mengingati bunyi-bunyi konsonan letupan yang ada 7 bunyi ini. Papa balik tidur di katil gajah, tanda soal. Sekian sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam siri yang seterusnya untuk memahami tentang bunyi-bunyi fonologi bahasa Melayu peringkat tingkatan 6. Sekian, terima kasih. Salam bahagia dan selamat belajar.